Baik, kita sambung unit 4 iaitu di bawah aspek penyuntingan. Okey, penyuntingan ni dia akan wujud atau timbul bila mana awak telah berjaya menyiapkan esei ataupun draft esei itulah. Maksudnya bila mana awak telah selesai membuat esei itu berdasarkan aspek pemerengganan. Ada perenggan pengenalan, ada perenggan isi, ada perenggan kesimpulan. Baik, bila dah siap, selalunya jangan hantar lagi kepada saya untuk disemak. Perlu melalui proses penyuntingan terlebih dahulu. Baik, apa yang dimaksudkan sebagai penyuntingan? Baik, menurut Hamidi Muhammad Hardinan pada tahun 2008, beliau menyatakan bahawa penyuntingan ialah satu proses yang dijalankan mengikut tata cara dan sistem yang betul dalam penyediaan sesebuah manuskrip. Maknanya, penyuntingan ini boleh dikatakan sebagai satu proses ataupun tata cara dan proses ini perlu dilakukan dengan betul supaya adanya penelitian terhadap draft penulisan itu. Penelitian itu daripada aspek apa? Ini yang kita akan belajar kejap lagi lah. Jadi, maknanya penyuntingan itu akan berlaku bila mana ada proses penelitian terhadap draft penulisan yang telah disiapkan sebelum ianya dicetak atau diterbitkan. Ataupun dalam konteks assignment ini, dia sebelum dihantar, ia perlu diteliti terlebih dahulu, perlu disemak terlebih dahulu. Dalam keadaan semakan awal ini, bukan saya yang semak okey, tapi rakan-rakan awak yang akan semak. Maksudnya, bila dah siap draft tu nanti, sebelum hantar kepada saya untuk finalize markah, pastikan draft itu disemak oleh rakan-rakan anda. Okay, walaupun ini ialah tugasan individu, tetapi semakan itu perlu dilakukan secara berkumpulan. Sebagai contohlah, satu kumpulan itu ada 4 orang. Okey, iaitu A, B, C, D. Nama dia 4 orang. Jadi A ni dia punya esei, A ni dia punya esei dia bagi kepada B. Okey. So Cik B ni dia akan semak esei A. Dan B ni pula dia akan bagi esei dia kepada C untuk C semak. C punya esei dia akan bagi kepada D untuk disemak. D akan bagi esei kepada A untuk disemak. Jadi, semakan ini bergantung kepada perbincangan kumpulan masing-masing. Berapakah tempoh masa yang diberi ataupun diambil untuk menyiapkan semakan tersebut. Jadi dia akan semaklah daripada segi konten, daripada segi ayat, adakah ayat ini meleret-leret, adakah ayat ini tergantung, dan dia akan semak juga daripada segi konsistensi format, adakah format kutipan ini betul ataupun salah dan sebagainya. Bila dia semak, dia conteng, dia akan buat semakan itu menggunakan kamera and so on. Jadi lepas dia semak, alright, apa yang berlaku ialah dia akan pulangkan semula esei itu kepada tuan asal. Jadi bila esei itu, draft yang telah disemak, diconteng tu dapat kepada tuan asal esei tersebut mesti membaiki, menambah baik apa yang telah dikomen ataupun disemak oleh rakan-rakan. Alright, so dia akan sunting lah. Lepas dia cantikkan draft itu, dia cantikkan balik, dia sunting semula, maka dia hantar kepada saya. Dan dalam penghantaran itu, pastikan draft yang telah diconteng atau disemak itu, awak kena lampirkan dia di bahagian belakang. Maksudnya, ada lampiran dia ialah draft yang diconteng oleh rakan awak tu. Okay, supaya saya boleh compare. Saya boleh bandingkan. Okay, apa yang awak buat ini telah pun diperbetulkan berdasarkan komen rakan-rakan. Alright, boleh faham. So, di situ juga ada markah, 4 markah di situ. Persoalannya di sini ialah, mungkin akan timbul persoalan, Cik Fawis, kalau saya semak sendiri boleh? Tak boleh. Okay, make sure rakan awak yang semak. Kenapa? Sebab dia kalau kita semak sendiri, dia akan jadi semakan yang syok sendiri. Kita takkan nampak kesalahan diri sendiri, melainkan orang lain yang nampak lah. Sebab resmi manusia ni, kesalahan diri sendiri memang tak nampak. Salah orang lain memang banyak list kita boleh bagi kan. Okay, itu memang style manusia lah. Jadi,
Kalau awak semak esei typing error ke, kesalahan ejaan ke apa ke, kita takkan nampak sebab kita rasa benda tu betul. Jadi kena bagi kepada orang lain untuk semak. Okay, so faham Jadi make sure esei awak bila dah siap nanti, pastikan ada proses penyuntingan. Ada semakan daripada rakan-rakan dan juga ada penyuntingan dia. Boleh faham dan make sure awak lampirkan di bahagian belakang. Boleh faham guys? Penting ni markah ni. Boleh? Boleh Encik. Boleh. Okay, Boleh, faham boleh. Alright, bagus. Saya maksudnya kan, Mhm. uh, yang kan esei mula-mula tu kan, selepas dibuat pemotolan, terus hantar dekat my guru kah? Macam tu? Okey, lepas pembetulan, maksudnya lepas dah sunting siap, boleh hantar kepada saya untuk saya finalize boleh. markah. Sebab jangan dah siap tu hantar pada saya untuk semak draft. Saya ada ramai student, okey. Jadi saya takkan sempat nak semak semua draft tu. Make sure rakan awak yang semak draft dan awak baiki balik berdasarkan komen kawan-kawan awak tu dan dah siap finalize hantar kepada saya untuk saya semak dan bagi markah terus. Boleh? Okey. Alright, so minggu depan minggu 9 buat esei, minggu lepas tu cuti mid-sem, lepas cuti hantar. So bagi saya dia adalah masa yang relevan untuk awak siapkan esei. So tidak ada orang kata apa, tidak ada sebab tak boleh hantar lah. Alright, jadi timbul persoalan apa perkara yang nak disemak? Okey, apa perkara yang nak disemak? Jadi kalau kita lihat daripada aspek penyuntingan ini, terdapat dua perkara iaitu rapi dan mechanical. Iaitu semakan penyuntingan ini dia ada dua iaitu penyuntingan rapi dan penyuntingan mechanical. Dalam aspek penyuntingan rapi, dia mempunyai tiga komponen yang perlu anda teliti atau semak. Yang pertama ialah daripada aspek kandungan, kedua daripada aspek ayat, ketiga ialah perenggan. Manakala daripada aspek mekanikal, terdapat 7 aspek yang perlu diteliti. Yang pertama ialah struktur dan format, kedua ialah pemilihan kata, ketiga ialah huruf besar, keempat ialah ejaan, kelima tanda baca, keenam singkatan, ketujuh tata bahasa. Jadi, dua benda ini awak perlu teliti dan kuasai untuk membuat semakan. Jadi kita lihat satu persatu, kita lihat yang pertama di bawah aspek penyuntingan rapi. Penyuntingan rapi terdapat tiga komponen yang perlu anda teliti, iaitu kandungan, ayat dan perenggan. Daripada aspek kandungan, idea dan fakta mestilah betul. Daripada ayat, pastikan ayat itu tidak terlalu panjang, ayat itu tidak tergantung, pastikan ayat itu mudah difahami dan wujudnya aspek koheren dan kohesi. Ini ialah pada segi ayat. Manakala daripada segi perenggan, sesebuah perenggan yang baik, dia perlu mempunyai satu idea utama dan setiap perenggan mempunyai jumlah baris yang seimbang lah. Ini ialah daripada aspek pemerengganan. Okey, perenggan. Jadi dalam aspek ini, kita akan nampak satu persatu, kita akan lihat daripada segi kandungan, pastikan fakta itu ataupun idea itu betul. Contoh, bila mana awak baca dan awak dapat detect ada kesalahan fakta. Negara Malaysia merdeka pada 31 Ogos 1967. Hakikatnya, kita tahu bahawa negara Malaysia merdeka pada 31 Ogos 1957. Maka garis atau highlight ataupun bulatkan dan tunjuklah ini ialah kesalahan fakta. Bulatkan besar-besar lah bila awak semak tu. Okey, dan nyatakan tahun kemerdekaan faktanya tidak tepat. Itu daripada konteks. Okey, konteks konten ataupun kandungan. Kemudian awak semak lagi. Okey, semakan kedua daripada segi ayat. Okey, ayat itu pastikan tidak terlalu panjang, tidak tergantung dan pastikan dia mudah difahami, wujud koheren dan juga kohesi. Ayat yang terlalu panjang, contoh awak baca pedagogi pengajaran bahasa Melayu bla 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 ni, bila awak baca langsung tidak ada noktah melainkan di hujung gramatis ni.
maka ayat ini terlalu panjang, meleret-leret dan kurang difahami. Maka make sure awak bulatkan dia dan tulis kat situ ayat terlalu panjang. Dan kemudian awak cek lagi, okey, kepada perubahan yang mendesak ke arah pembangunan sumber. Dan sumber ini dia macam tergantung. Sumber yang bagaimana? Adakah sumber ekonomi? Adakah sumber politik? Adakah sumber manusia? Sumber tenaga? Jadi kat sini, bulatkan dia, tulis ayat tergantung. Okey, itu benda dia lah daripada segi konteks ayat. Apatah lagi kalau ayat itu langsung tidak boleh difahami ataupun meleret-leret. Kemudian, contoh ayat juga ialah kalau kita lihat wujudnya aspek yang tidak koheren dan juga tidak kohesi. Contoh, kalau kat sini dia nak cerita pasal pedagogi pengajaran bahasa Melayu. Okey, tiba-tiba ada pula terma perniagaan. Jadi ayat ini tidak koheren. Apa kaitan perniagaan dengan pengajaran bahasa Melayu? Tidak ada kesinambungan. Maka awak boleh bulat kat sini, gariskan dia, kata ayat ini tidak koheren. Okey? Kemudian, kohesi ialah keserasian. Kalau koheren pautan atau tautan, kalau kohesi ialah keserasian. Contohnya, penanda wacana. Sebelum ini, pengajaran bahasa membolehkan pelajar. Jadi ini ialah keadaan yang tidak serasi ataupun tidak kohesi. Kenapa tidak serasi? Sebab frasa sebelum ini digunakan dalam ayat lisan. Ayat lisan ialah ayat pertuturan. Seperti yang saya ajar dalam unit 5 pengucapan awam. Yang awal-awal dulu. Saya ajar dulu, saya kata ayat lisan tak boleh digunakan dalam penulisan. Kenapa? Sebab ayat lisan ni dia bersifat melanggar tata bahasa. Okey. Jadi berbanding dengan ayat tulisan, dia memang mementingkan tata bahasa. So, sebelum ini ialah ayat lisan, ayat bertutur. Tak sesuai digunakan dalam penulisan ilmiah. Jadi awak kena letak selain itu pengajaran bahasa. Okey, so garis atau bulatkanlah. Banyak je ayat lisan lain yang pelajar ada tendensi atau kecenderungan untuk gunakannya. Contohnya yang mana. Salah satu faktor masalah pembuangan bayi yang mana, itu salah. Yang mana itu ialah ayat lisan. Sepatutnya ialah kalau orang kata sebagai tulisan, okey, salah satu faktor masalah pembuangan bayi yakni itu betul. Okay, yang mana, sebab mana ni kata tanya. So tak boleh letak dalam ayat penyata yang mana. Sasah salah. So berhati-hati ketika menggarap ayat. Kemudian, yang seterusnya ialah aspek perenggan. Kalau kita lihat sekalipun, is obviously bahawa perenggan ini dia tidak seimbang. Okey, dia tidak seimbang baris dia. Jumlah baris yang seimbang ialah anggaran 8 hingga 12 baris. Garis atau highlight 8 hingga 12 baris dan satu muka surat dia ada dalam 3 perenggan. Okey, satu muka surat ni dia ada 3 perenggan lah. Alright, so kalau kita lihat di sini, dia adalah keadaan yang tidak seimbang. Contoh kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 baris. Sedangkan hakikatnya dia nak 8 hingga 12. Maka 16 baris ini kena bahagi 2 lah. Okey, 8 baris untuk satu perenggan dan 8 baris lagi satu perenggan. Menghasilkan 3 perenggan untuk satu muka surat. Barulah dia seimbang. Jadi kalau awak cek, awak semak apa yang rakan awak buat, kalaulah wujudnya ketidakseimbangan baris dalam perenggan, okey, highlightkan dia ataupun tunjukkan bahawa ini adalah masalah. Okey, iaitu perenggan jumlah barisnya tidak seimbang. Alright, berhati-hati di situ. Alright, penyuntingan rapi. Baik, selesai daripada penyuntingan rapi, kita pergi kepada penyuntingan mekanikal. Penyuntingan mekanikal ini kita boleh kaitkan dia sebagai konsistensi. Konsisten ni ialah kita kekal dengan satu perkara daripada awal hingga akhir. Contohnya struktur dan format. Kita kekal dengan format tersebut daripada awal hingga akhir. Okey, tak bertukar-tukar. Kejap muka surat kat bawah, kejap muka surat kat tengah, kejap muka surat kat atas.
Itu tidak konsisten. Konsistensi mesti dia kekal daripada awal hingga akhir. Contohnya pemilihan kata. Ibu bapa, ejaan dia tu jarak. Ibu seketul, bapa seketul. Okey? Tapi kadang-kadang ada pelajar ni dia buat muka surat pertama ibu bapa tu jarak. Okey? Muka surat kedua rapat pula perkataan ibu bapa. Muka surat ketiga jarak balik. So tidak konsisten. So that dalam aspek ini make sure penyuntingan mekanikal ialah kita lihat daripada aspek konsistensi yang merangkumi 7 perkara. Yang pertama ialah struktur dan format, kedua ialah pemilihan kata, ketiga ialah huruf besar, keempat ejaan, kelima tanda baca, keenam singkatan, ketujuh tata bahasa. Alright? Dan ini pula ialah struktur dan format asas penulisan ilmiah. Kalau kita lihat ada masalah yang berlaku dalam contoh naskah asal. Okey? Yang pertama di sini masalahnya ialah semua huruf besar. Sepatutnya hanya huruf awal perkataan sahaja huruf besar. M ni huruf besar, yang lain huruf kecil. P ni huruf besar, yang lain huruf kecil. Kecuali kata nama, bukan, kata seni nama ataupun kata hubung. Contohnya dalam kalangan, dan, atau, yang. Itu kena huruf kecil lah. Okey? Kedua, apa kesalahan di sini ialah struktur data format ni salah sebab saya dah kata permulaan perenggan pemula, perenggan pertama mesti rapat ke kiri. Yang ni salah dah kat sini, maka kena baiki. Ketiga dan keempat salah di sini ialah margin. Tapi margin tak ada masalah sangat. Bila awak buka saja Microsoft Word, maka dia dah set up untuk awak siap-siap margin yang sesuai. Okey. Masalah kelima kat sini ialah dia tidak ratakan kiri dan kanan. Okey, justified. Dia tak ratakan kiri dan kanan ni, dia tidak justified dengan baik. Okey, dan masalah nombor 6 ni ialah kedudukan muka surat ni salah. Kalau APA, muka suratnya ialah berada di atas sebelah kanan. Okey, itu ialah format. So make sure benda ni dia akan nampak konsisten. Menjadi masalah tidak konsisten ialah bila buat tugasan berkumpulan lah biasanya. Bila combine, ada pula seorang tu tak justified, ada seorang tu pula tidak letak muka surat, ada yang letak muka surat. Main combine je. Tak semak, tak sunting, hantar. Dapat markah rendah. Itu masalah. So, struktur dan format mesti konsisten. Okay? Baik, terus kepada struktur dan format daripada segi kutipan. Kalau kita lihat, pastikan kutipan itu menepati gaya ataupun format yang ditetapkan. Contoh, kalau kita lihat, ini ialah ada nama pengarang, ada tahun dalam kurungan dan dia ada tanda petik. Bila ada tanda petik, kita tahu ini ialah kutipan langsung. Yang menjadi masalah di sini ialah kutipan langsung ini dia tidak ada muka surat. Maka formatnya salah, awak kena pangkah. Okey, dan beritahu perlu ada muka surat lah. Okey, itu ialah daripada aspek kutipan. Baik, kemudian kita lihat lagi daripada segi struktur dan format rujukan. Ini pun kita dah belajar kutipan dan rujukan. Kalau rujukan, muka apa orang kata, tajuk dia L ini mesti huruf besar. Okey, L ini huruf besar dan lepas tanda titik bertindih, S ini juga huruf besar. Alright. Dan Melayu ni kata nama khas M ni sah-sah lah kena huruf besar. Dan make sure kalau perenggan kedua ataupun baris kedua, dia kena santak satu kali ke kanan. Di sini masalah dia apa? Okay, buang garis ini, buang orang kata hyperlink dan biru tu tukar kepada hitam. Okay, tukar kepada hitam. Alright, so buang garis dan hitamkan dia. Yang berwarna biru tu buang Okay, make sure perkara itu awak buat lah. Okay, daripada struktur dan format rujukan. Kemudian kita lihat lagi. Okay, yang kedua pemilihan kata lah. Macam saya kata tadi, kata majmuk ibu bapa tu kena konsisten. Okay, ejaan dia dan juga susunan. Okay, contoh pemilihan kata yang hampir sama bunyi. Baru dengan baharu. Apa beza dia? Kalau baru, dia berkaitan dengan masa atau waktu. Saya baru tiba. I'm just arrived. Baru ni just.
I'm just arrived. Saya baru tiba. Kalau baharu berdasarkan sifat, kata adjektif sesebuah perkara ataupun barangan. Contohnya, new shoes, kasut baharu. New car, kereta baharu. Maksudnya baharu ni lebih pada new. Kalau baru lebih pada just. Okey, itu benda dia lah. Pemilihan kata, pastikan konsisten dan tidak bertukar. Kalau huruf besar, contohnya ialah nama negara. Kalaulah nama sesebuah negara, contohnya Malaysia, Indonesia, Cambodia, itu contoh ialah nama khas sesebuah negara. Kalaulah konteks negara macam ni sahaja, huruf kecil, bukan huruf besar. Huruf kecil sahaja. Contohnya bahasa. Bahasa Melayu. Ini sepatutnya B ni huruf kecil, bukannya huruf besar. Tapi Cik Fawi, saya ada jumpa. Contohnya ialah saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan B tu huruf besar. Dan betul. Sebab apa? Sebab Bahasa Melayu itu ialah kata nama khas bagi mata pelajaran. Maka B tu kena huruf besar. Tapi kalau konteks macam ni, situasi macam ni, B huruf kecil. Akhir-akhir ini, Bahasa Melayu semakin terancam. B tu huruf kecil. Sebab dia bukan kata nama khas untuk sesuatu perkara. Dia nak cerita tentang situasi. So berhati-hati daripada aspek huruf besar atau huruf kecil ni lah. Baik, kita drag sikit masa. Alright, tak apa kan? Kalaulah yang duk Sabah Sarawak tu, solat Jumaat dia tu awal, left pun tak apalah, saya Cuma letak nama kat tepi, saya akan key in nama awak kehadiran yang duk Sabah Sarawak lah. Yang lelaki yang nak pergi solat Jumaat tu. Sebab saya tahu Sabah Sarawak dia awal dia punya waktu solat kan. Sebab ni pun rekod, nanti saya akan bekalkan juga recording ni. Alright, sikit lagi huruf besar. Kemudian ejaan. Apa yang awak perlu tahu ejaan ialah awak kena tahu bahawa kadang-kadang di hujung dia ada double K ataupun satu K. Ini kena tahu. Yang mana satu double K kat hujung, mana satu ialah satu K. Ini berdasarkan daripada apa? Imbuhan. Imbuhan. Iaitu contohnya kalau kita lihat imbuhan. Contoh. Kenaikan, menaikkan. Ataupun kenaikan atau menaikkan. Jadi kalau kita lihat, dia jadi keliru kat sini. Jadi keliru. Mana satu? Kenaikan atau kenaikan? Menaikkan, menaikkan. Ni ada satu K, ni ada dua K. Yang mana satu betul? Kena lihat daripada aspek imbuhan. Ke, kan. Ini ke, kan. Kita mana ada imbuhan ke kan? So salah yang ni. So yang betul ialah kenaikan. Yang ni me-an. Me-an. Yang ni ialah me-kan. Jadi dalam aspek ini, kita ada imbuhan me-kan. Kita tak ada imbuhan me-an. Kalau meng-an tu ada. So kat situ, awak boleh nampak kat sini. Yang mana satu betul, mana satu salah. Itu berdasarkan daripada penggunaan imbuhan. Alright, itu benda dia lah daripada segi aspek ejaan. Alright, dan dia punya nota awak boleh lihat kat sini juga. Untuk scan, kat sini ada nota dia. Yang lebih detail. So berkaitan dengan ejaan pun berhati-hati. Sama ada rapat ke jarak. Sekaligus rapat ke jarak. Itu kena letak jugalah. Kemudian tanda baca. Ingat. Selepas ataupun sebelum ia itu, kena koma. Sebelum ia itu, kena koma. Pada tahap awal, koma, ia itu. Kena ingat. Dan percampuran antara angka dan juga huruf macam ni, kena terletak tanda sempang lah. 1980, sempang, an. Abad ke, sempang, 21. Kena sempang. Letak tanda baca, sempangkan dia. Itu benda dia. Singkatan. Singkatan, make sure awak eja penuh dulu. Dewan Bahasa dan Pustaka, buka kurungan, DBP, tutup kurungan.
Okey, penggunaan kali kedua dan seterusnya barulah DBP, DBP, DBP. Sampai akhir. Bukannya untuk perenggan satu perenggan ni je. No. Okey. Perenggan pertama permulaan dia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, buka kurungan, UPSI, tutup kurungan. Okey, penggunaan kali kedua and so on. UPSI je. Okey, macam tu. Itu ialah cara penggunaan singkatan. Yang terakhir ialah tata bahasa. Yang saya fikir tata bahasa ni awak dah kuasainya, dah power, dah 11 tahun awak belajar kat sekolah. Okey, 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 11 tahun. Takkanlah tak mahir tata bahasa kan? Okey. Contoh, di antara kaedah yang digunakan dalam kajian ini. So kita nampak di kat sini dia salah. Dia tak boleh berada di awal. Persoalannya, kenapa di ni tak boleh berada di awal? Okey, sebab dia tak boleh hadir di awal sebab di ni ialah kata sendi nama. Kata sendi, dia tak boleh berada di awal. Dia kena berada di tengah. Analogi dia ialah seperti tangan saya ni. Kalau awak tengok, ini ialah tangan. Daripada bahu hingga ke jari ni, tangan. Ini ialah bicep. Kawasan bicep ini ialah tricep. Lengan ni tricep, ini bicep. Yang berhubungkan antara bicep dengan tricep ni ialah siku ni, sendi. Sendi ni menghubungkan antara bicep dengan tricep. So, sendi kena berada di tengah. Okey, sendi tu kena berada di tengah. Contohlah ayat. Okey, contoh ayat. Contoh ayat ialah kami tinggal di kampung Pau. Itu ayat dia. Okey, kami tinggal di kampung Pau. Kalau awak nampak, di ni dia berada kat tengah. Ni kata sendi, nama. Dia berada kat tengah, dia menghubungkan antara frasa kami tinggal dengan frasa di kampung Pau. Okey, dia berada di tengah. Kalau tak ada sendi, akan jadi kami tinggal kampung Pau. Jadi kalau awak letak kami tinggal kampung Pau, dia macam pelik. Kau dah kenapa tinggal kampung Pau? Jadi kena letak sendi. Kami tinggal di kampung Pau. Jadi sendi mesti berada di tengah, maka ini salah. So yang betulnya ialah antara kaedah. Sebab sendi macam saya kata dia berada di tengah menghubungkan antara bicep dengan tricep. So itu benda dia. Tak boleh berada di awal. Baik, kemudian antara kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah analisis teks dan kaedah kuantitatif. Adalah ni salah kat sini sebab ini ialah kata pemeri. Kata pemeri ada dua, iaitu adalah, ialah. Okey, adalah, ialah. Kenapa adalah ni salah? Sebab kita kena fahami apa maksud pemeri. Pemeri ini dia adalah menceritakan. Okey, menceritakan. Menerangkan satu perkara. Pemeri. Pemerian. Okey. So, kata pemeri ada dua. Adalah dan ialah. Okey. Adalah ni dia boleh dinafikan. Satu perkara tu boleh dinafikan pemerian dia ialah dia tak boleh dinafikan. Okay, contoh, satu perkara yang kita tak nak memerikan dia, kita nak ceritakan dia, kita nak terangkan dia. Contohnya perkara itu ialah Tunku Abdul Rahman. Okay. So, kita nak cerita Tunku Abdul Rahman ni. Jadi, kita boleh kata ialah bapa kemerdekaan negara. Okey? Kena letak ialah. Kenapa? Sebab dia tak boleh nafikan. Kita tak boleh nafikan. Dia memang bapa kemerdekaan negara. So, kena letak ialah. Kalaulah kita kata Tunku Abdul Rahman dan kita nak berikan dia ialah bapa kemodenan negara. So, sah-sah benda ni boleh dinafikan. Bukan dia, iaitu Tun Mahathir Mohamad, maka awak kena letak adalah. Adalah bapa kemodenan negara. So, kena letak bukan bapa kemodenan negara sebab dia boleh dinafikan. Okey, so itu adalah fungsi beza ialah dan adalah. Sebab adalah boleh dinafikan,
ialah tak boleh dinafikan. Contoh lain, Shah Alam ialah ibu negeri Selangor. So, dia tak boleh dinafikan, kena letak ialah. Faiz Bakri ialah guru saya. So, tak boleh nafikan saya cikgu awak. So, that kat situ kena letak ialah. Ialah ni pemberian yang tak boleh dinafikan. Okey? Kalaulah contoh nak letak adalah, contohnya, kes hari tu MH370 dijumpai oleh Australia. Dan Australia kata, puncanya ialah juruterbang tu bunuh diri. Jadi dia timbul polemik, ada setuju atau tak setuju. Jadi orang kata berita itu adalah benar. Tapi ada juga orang tak setuju, dia akan kata berita itu adalah tidak benar. Sebab apa? Sebab perkara itu boleh dinafikan. So, itu adalah beza adalah dan ialah. Okey, adalah boleh dinafikan, ialah tidak boleh dinafikan. So, konteks ini, okey, kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah lah sebab tak boleh nafi. Dua kaedah, kaedah analisis teks dan kaedah kuantitatif digunakan dalam kajian ini. Maka kena letak ialah, bukan adalah. Itu konsep pemeri. Pemeri ni dia nak cerita, nak menerangkan tentang sesuatu perkara. Ini pemerian tentang perkara ini. Dan dia akan cerita lagi lah berapa kemerdekaan negara merupakan apa-apa-apa-apalah. Okay, so that itu benda dia. Apa beza kata pemeri? Adalah, ialah. Kalau dari, sah-sahlah merujuk pada tempat, masa dan juga jarak. Itu dari. Jadi faktor ni, dia bukan tempat, dia bukan masa, bukan jarak. Dia adalah perkara yang abstrak. Daripada benda yang bernyawa, contohnya manusia, daripada saya, ataupun daripada perkara-perkara yang abstrak sifat dia, yang kita tak boleh nampak, tak boleh sentuh, tapi kita tahu fungsi dia. Contohnya faktor, kesan, langkah. So, kena letak daripada. Dan dia ada nota lebih lanjut mengenai tata bahasa ni. Awak boleh refer di dalam dia punya scan ni, QR code, berkaitan dengan tata bahasa. Dan saya fikir awak ni pula dah 11 tahun belajar kat sekolah kan? Okay, so sah-sahlah ada power tentang tata bahasa ni. Jadi kat sini awak boleh semak dan tunjukkanlah apa yang kesalahan yang berlaku and so on. So sekian, terima kasih. Baik, ada soalan nak tanya berkaitan dengan benda ni? Any question? Encik boleh terangkan tak pasal tanda baca yang betul untuk contoh? Contoh tu kita kena noktah dulu baru contoh ataupun koma dan contohnya. Okay, koma, contohnya, ataupun macam contohlah ayat dia ialah macam mana? Macam mana ayat dia? Sebab dia confuse dekat situ sikit. Sebagai contoh, macam ni lah. Sebagai contoh, tulislah apa. Sebab dia ada macam kita dah bagi tahu, lepas tu ada orang bagi cakap dia macam kena titik, lepas tu contohnya baru bagi tahu apa. Okey, dia titik, lepas tu contohnya tu huruf besar. Boleh juga ke tak boleh? Contohnya, boleh, tak masalah. Cuma tengok konteks ayat lah. Contohnya, yang penting lepas contohnya tu kena koma. Itu benda dia. Yang menjadi masalah biasanya ialah selepas apa macam ni. Selepas iaitu tu, sebelum iaitu dia koma. Sebab selalunya pelajar dia buat iaitu baru koma. It's supposed to be koma dulu baru iaitu. Itu yang menjadi masalah. Okey, yang betulnya ialah koma iaitu. Okey. So, kadang-kadang dia bertukar kat situ. Tanda baca ni ada lebih detail. Awak boleh tengok juga dalam internet berkaitan dengan tanda baca ni. Alright, boleh Azurin? Okey, boleh. Terima kasih Encik. Sama-sama.